Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Memalukan sahabat-sahabat semua. Saya pun tidak pastilah kenapa dengan MP-MP daripada Parti PAS Bersatu, khususnya MP Langkawi ini cuba mempersoalkan timbalan speaker. Dan akhirnya sahabat semua, apa yang dipersoalkan itu mengena batang hidungnya sendiri. Ya, dikena sekolahkan oleh timbalan speaker. Sangat-sangat memalukan sahabat-sahabat semua. Inilah standard yang ada pada pembangkang hari ini. Ya, sepatutnya keutamaan itu apapun perubahan, poinnya adalah demi untuk rakyat, demi untuk kepentingan rakyat, bukannya untuk kesenangan mereka dan sebagainya. Jadi menarik untuk kita tonton ya apa yang berlaku di Dewan Rakyat sebentar tadi sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini bersama-sama. Sebelum saya teruskan kepada soalan lisan yang lain, yang berhormat Jelulun tadi ada yang nak bertanya? Yang berhormat Tekan. Tuan Yang Dipertua. Sebelum ini pihak ahli Dewan dibekalkan dengan buku soalan-soalan Dewan yang telah pun memenuhi peruntukan undang-undang. Saya tengok dalam soalan ini, soalan nombor 1 daripada Kepung, walaupun daripada pihak kerajaan. Hari ini kita tengok soalan nombor 1 daripada Libaran. Persoalan saya, mengapa berlaku demikian? Dan yang kedua, soalan yang ditanya oleh Kepung ini, saya lihat ada mengena dengan kepentingan orang ramai, iaitu berkaitan dengan tindakan undang-undang ke atas bekas pegawai tinggi kerajaan, iaitu polis. Mengapa soalan ini diundurkan ke nombor 21? Yang berhormat, sebelum seteruskan, bawah peraturan berapa yang berhormat bangkitkan ni? 22/1. Baik. Yang kedua, 22/2 memenuhi dalam tempoh 10 hari sebelum tamat ditetapkan ulur penyerahan tuanan. Itu soalan saya yang saya nak tanya. Mengapa diubah sedangkan soalan ini ada kepentingan orang ramai? Sekian. Baik, kalau kita lihat daripada soalan yang telah dibentangkan, diacukan oleh Yang Berhormat Jelun, melibatkan dua perkara. Perkara, mengapa satu soalan itu tiba-tiba ada dan tiba-tiba tiada. Yang berhormat kena faham, ya, majlis, aturan majlis adalah hak mutlak ditentukan oleh majlis yang diketuai oleh speaker. Ini ada dalam peraturan, saya boleh semak. Kedua, kalau kita lihat, kalau 22/1 lah ya, yang berhormat bangkitkan, kena ada notis, tapi boleh dikecualikan dengan 4 syarat. Ya, syarat saya tak ingat habis semua, tapi saya nak nyatakan sinilah. Sesuatu pertanyaan itu tidak boleh dikeluarkan dengan tidak dikeluarkan perintah pemberitahu dahulu. Kecuali lim pertama, jika ada pertimbangan Tuan Yang Bertua, pertanyaan itu hendaklah disegerakan. 1. 2. Dan kena mengena dengan perkara kepentingan awam, orang ramai. 2. Ketiga, ada libat dengan aturan urusan majlis. Dan akhir, ahli itu telah mendapat kebenaran daripada Yang Dipertua untuk mengeluarkan tanpa notis. Jadi yang berhormat, dalam perspektif ini, ya, kadang-kadang tu dilihat suddenly ada dengan izin, tidak ada. Ia terpulang pada budi bicara Yang Dipertua Dewan. Untuk safe clause ni, dengan izin, yang berhormat selalu ingatkan peraturan 99, 99A dan 100. Apa yang diputuskan oleh Yang Dipertua atau timbalan-timbalannya mewakilinya covered by that. Dengan izin bahagian peraturan, 3 peraturan itu. Faham? Saya rasa tak ada masalah. Hari ini nampak dalam soalan, tapi sebelum keluar, tiba-tiba ada, itu prerogatif dan juga budi bicara Yang Dipertua. Faham? Dan ketua pentadbirnya adalah SUDR kita. Faham ya? Bagus Yang Mak Jelulun. Dalam perspektif ini dapat kita faham kenapa benda ini berlaku. Tiba-tiba satu yang berhormat boleh dibenarkan, tapi yang lain tak dengan notis. 22/1 ada 4 lim tu. Ya? Dan study 99, 99A dan 100. You be covered. Terima kasih. Okey, kita teruskan urusan majlis. Setiausaha.
Pertanyaan bagi jawab lisan. Dengan ini saya mula memanggil dalam senarai apa yang telah saya maklum. Yang berhormat, libaran kurang sihat. Jadi kita pergi ke soalan yang kedua. Dipersilakan Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man Yang Berhormat Kubang Krian. Terima kasih Yang Tua, saya kemukakan soalan nombor 2. Yang Berhormat Menteri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Krian. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan dalam macu negara menjadi hub industri halal. Bertaraf dunia sentiasa prihatin terhadap semua aspek yang berkaitan dengan halal, termasuk dalam aspek pembangunan kepakaran halal, kemudahan teknologi dan sebagainya. Dalam hal ini, kerajaan melalui JAKIM dan agensi-agensi yang berkaitan sedang dalam usaha membuat penambahbaikan terhadap tadbir urus pensijilan halal bagi memastikan penyampaian perkhidmatan pensijilan halal Malaysia dapat dilaksanakan dengan berkesan. Purata permohonan sijil pengesahan halal Malaysia ataupun SPHM yang diterima oleh JAKIM pada setiap tahun adalah sebanyak 2,500 permohonan. Buat masa ini, jumlah keseluruhan pegawai yang menguruskan permohonan pensijilan termasuk kaki tangan pengurusan dan pentadbiran di bahagian pengurusan halal JAKIM adalah seramai 171 orang yang terdiri daripada pelbagai skim dan kepakaran seperti pegawai sains, pegawai kimia, pegawai hal ehwal Islam, pegawai teknologi makanan, pegawai farmasi dan pegawai teknologi maklumat. Pusat Analisis Halal Malaysia, Malaysia Halal Analysis Center, MyHack, yang merupakan sebahagian daripada bahagian pengurusan halal JAKIM ialah sebuah makmal yang memberi perkhidmatan bagi penganalisaan dan pemantauan ke atas produk yang telah memperoleh sijil. MyHack telah berjaya memperoleh pengiktirafan akreditasi di bawah skim akreditasi makmal Malaysia daripada Jabatan Standard Malaysia berdasar keperluan MS-ISO IEC 17025-2017 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories dalam bidang ujian analisis kimia bagi skop alkohol, etanol pada 20 April 2022 dan skop asid nukleik pada 3 Januari 2023. Sehingga kini seramai 9 orang juru analisis di makmal ini telah berdaftar di bawah Akta Juru Analisis Makanan 2011 dan Akta Ahli Kimia 1975. Beban tugas di peringkat JAKIM tidak terhad kepada jumlah permohonan yang disebut sebentar tadi. Terdapat 5,205 premis makanan berangkai yang dipersijilkan halal dan beroperasi di seluruh negara terletak di bawah tanggungjawab JAKIM. Selain itu, JAKIM turut menguruskan permohonan pensijilan halal bagi penggilingan luar negara dan bertanggungjawab membuat pemeriksaan logi sembelihan serta audit badan pensijilan halal luar negara yang memohon pengiktirafan daripada JAKIM. Dalam hal ini, JAKIM sentiasa berusaha untuk memperkasa sumber manusia termasuk melaksanakan penstrukturan semula, redeployment dan menyediakan model-model pejawatan untuk MAIN dan JAIN. JAKIM bersama unit pemodelan tadbiran dan perancangan pengurusan Malaysia Mampu Jabatan Perdana Menteri sedang membangunkan pelan ataupun kerangka digital yang menyeluruh iaitu My E-Halal 2.0. Ianya merupakan satu framework digital yang merangkumi sistem pensijilan halal dan capaian ekosistem halal menggunakan platform blockchain untuk jangka masa panjang. Berdasarkan perancangan My E-Halal 2.0, pihak JAKIM telah menaik taraf dan memajukan sistem My E-Halal sedia ada bersama dengan sistem sokongan My HMS yang dilancarkan pada 30 Ogos 2023. Ini akan meningkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan JAKIM dalam memenuhi objektif untuk mempercepatkan proses permohonan sijil halal kepada 23 hari bekerja. Langkah positif ini akan memastikan JAKIM dapat menyelesaikan isu permohonan sijil halal sedia ada dan merancakkan industri halal negara serta-merta sesuai dengan posisi JAKIM sebagai tunjang utama dalam pensijilan halal Malaysia. JAKIM juga sedang membangunkan sistem My Halal Ingredients yang berfungsi sebagai database maklumat bahan mentah yang digunakan dalam permohonan pensijilan halal. Sebagai memudah proses pemilihan bahan mentah oleh pemohon SPHM kelak, pemohon boleh menjadikan senarai bahan mentah yang telah disahkan status halalnya oleh JAKIM melalui sistem tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi terkini,
JAKIM turut mengadakan Menteri. kerjasama dengan beberapa Yang berhormat rakan Menteri, panjang lagi. sikit lagi betul bagi membangunkan aplikasi Smart Halal, Verify Halal dan sistem MyHMS. Smart Halal dan Verify Halal merupakan aplikasi mobil yang dibangunkan sebagai medium yang boleh menjadi rujukan pengguna dan industri untuk mendapatkan maklumat berkaitan. Dalam perkembangan terkini, kerajaan telah melancarkan aplikasi iBimbing Halal yang merupakan modul yang disediakan dalam aplikasi mobil Verify Halal. Ia bertujuan untuk membantu para usahawan membuat penilaian kendiri dalam menentukan tahap kesediaan dan persediaan pemohon sebelum membuat permohonan sijil. Terima kasih Untuk Yang di-Pertua. Terima kasih yang Alright, itu dia sahabat semua ya. Sebentar tadi kita mendengar ya jawapan ataupun ya pencerahan daripada timbalan Speaker Dewan Rakyat yang mana MP Langkawi daripada Parti PAS ini cuba kononnya mempersoalkan kenapa soalan itu yang sebelumnya itu diterdahulukan dan yang lainnya diawalkan. Ini pun menjadi persoalan sahabat-sahabat semua. Tidak ada beza sebenarnya sama ada soalan itu diawalkan ataupun dikemudiankan, ya tetap akan diberi jawapan oleh menteri berkenaan. Tapi inilah ya standard yang ada, bukan persoalan berkaitan dengan rakyat yang dipersoalkan, tapi berkaitan dengan di mana kedudukan soalan terlebih awal atau dahulu kemudian begitu. Memalukan sahabat semua. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat di luar sana? Adakah anda bersetuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.